Sekarang kita berjalan untuk memasuki ke Masjidil Aqsa melalui pintu Herod sebagai tempat kelahiran Nabi Isa AS. Bukan setakat warnanya emas, tapi sebenarnya is plated with gold. Ada sejarah yang kita akan discover dan kita akan ceritakan sejarah ini. Inilah keadaan di Hebron seperti di Langgar Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rare TV. Terima kasih kepada semua subscribers dari Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Jadi hari ini kita akan bawa you all tour secara virtual melalui Rare TV channel ke Masjidil Aqsa. Kita berjalan untuk memasuki ke Masjidil Aqsa melalui pintu Herod. Selamat datang ke Masjidil Aqsa yang menjadi tanah suci umat Islam yang ketiga selepas Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi. Masjidil Aqsa, ia adalah satu kawasan yang terdapat di dalamnya 4 buah masjid. Yang pertama sekali Masjid Qibli, yang ini adalah masjid yang utama. Kedua, masjid yang paling famous sekali iaitu Masjid Dome of the Rock yang berkubah emas. Dan seterusnya masjid yang berada di tembok Western Wall yang berkongsi tembok dengan tembok yang diratapi oleh orang-orang Yahudi iaitu Masjid Burak. Yang terakhir iaitu Masjid Al-Marwani. Dan ada yang kata dia sebenarnya ada 5 masjid yang mana yang bila mereka mengasingkan antara Masjid Al-Marwani dengan Mihrab Maryam yang mereka anggap Mihrab Maryam itu juga adalah salah satu daripada masjid. Hari ini kita nak bawa anda semua untuk bersama-sama tour bersama kami mengenali Masjidil Aqsa. Salam semua, kami mohon support buku Travelog Haji di Tanah Haram tulisan dan bidikan Saiful Nang. 100% jualan ini akan disalurkan kepada asnaf dan anak yatim. Juga terdapat dalam ini lapahan sains haji dari tim penyelidik sejarah dan Islam di RPWP. Buku setebal 266 muka surat penuh warna hanya RM30 sahaja senaskah. Tekan link di dalam description untuk pembelian segera. Sebelum kita memasuki Masjidil Aqsa, ini adalah peringatan daripada local guide kami untuk kami dan juga untuk anda semua yang memasuki ataupun bakal memasuki Masjidil Aqsa. Take care of your passport and visa and your money. All of you are going to be in the toilets. Take care of your money. Secondly, in Al-Aqsa complex, don't give any money. You are going to see so many females. Please, in Al-Aqsa compound, buy a book or the Holy Quran for $10. Don't buy it. Even I'm going to ask you because your money is going to use for drugs. بنت في مودا فلسطين من قلنا كان ناركوبا جديد من جوال القرآن الكريم دي حلمان الأقصى انتوك من بلي دادا. Do you like your question? No, thank you. Belakang saya ini ialah Herod Gate yang kita akan masuk dan kita akan masuk ke kawasan perkampungan orang Islam dan sebenarnya inilah gate yang memisahkan antara kawasan luar dengan kawasan kota lama Jerusalem. Semua agama utama di dunia, Judaism, Kristian dan juga Islam berkongsi wall yang sama dan termasuk satu lagi Armenian. Armenian ni juga sebenarnya very much related to Kristian dan kesemuanya itu berkongsi satu tanah suci yang dinamakan kota lama Jerusalem yang kita akan masuk di dalamnya ni. Sekarang saya berada di kawasan quarters orang Islam, penempatan kawasan orang Islam. Kita akan ke depan lagi untuk sampai ke kawasan Masjidil Aqsa, tapi kita akan lalu di kawasan perimeter luar Masjidil Aqsa itu. Perjalanan dari Herod Gate ke Al-Aqsa mengambil masa sekitar 15 minit berjalan kaki melalui lorong-lorong di perumahan dan di kedai di Islamic Quarters. Saya baru saja melepasi satu checkpoint Israel di Al-Quds University sebelum kita memasuki ke kawasan dalam bahagian Masjid Al-Aqsa. Sekarang ni saya duduk di wakaf yang berhadapan dengan Dome of the Rock yang terkenal di Masjidil Aqsa dan kemudian di sebelah depan lagi daripada Dome of the Rock itu ialah Masjid Qibli, itulah masjid asal Masjidil Aqsa. Di tempat yang saya berpijak ini sendiri pun adalah kawasan Masjidil Aqsa dan ini adalah tertakluk kalau kata-katanya ini adalah masjid suci dan inilah kawasan yang kita pijak ini dah dikatakan kawasan Haramain di Al-Aqsa. Kita pergi ke depan ke Dome of the Rock. Di dalam Al-Quran, Masjidil Aqsa bermaksud masjid yang jauh. Ia menjadi mercu tanda Islam setelah Nabi Muhammad SAW berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa pada satu malam.
bagi dia solat di sini sebelum di-Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya berada sekarang ini exactly dekat tempat point yang dikatakan adalah tempat di mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW menunaikan solat sebelum beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Okey, bagi permulaan untuk kita mulakan pengembaraan visual kita mulakan dengan Masjid Burak. Ini gambaran di tembok ratapan di Western Wall. Di sebalik tembok itu ialah Masjid Burak. Ia dinamakan Masjid Burak kerana di dalam masjid ini ada satu gelang besi terpasak di dinding yang dikatakan itulah tempat Burak yang membawa Nabi di perjalanan Mi'raj ditambat. Seterusnya selepas Masjid Burak, kita akan meneroka masuk ke satu lagi masjid yang berada di bawah kolong Masjid Qibli, iaitu bukan nak kata exactly di bawah Masjid Qibli, tetapi dia berada di bawah paras Masjid Qibli, iaitu Musalla Al-Marwani. Kami teruskan perjalanan sejarah ini ke Masjid Al-Marwani. Masjid ini terletak di paras bawah dataran Al-Aqsa. Sebelum ini, ruang seluas 600 meter persegi ini dikenali sebagai Solomon Stables. Ruang ini dibina oleh King Herod pada tahun ke-37 sebelum Masehi sebagai pembesaran Temple Mount. Ruang bawah tanah ini disokong oleh 88 buah tiang besar dengan binaan gerbang yang utuh. Ia menjadi tempat penyimpanan kuda perang semasa era Crusaders. Hanya pada musim sejuk 1996, Badan Wakaf Islam Jerusalem mendapat kebenaran menggunakan ruangan ini untuk dijadikan ruangan solat tambahan sekiranya Masjid Qibli mengalami limpahan jemaah ketika waktu hujan. Walaupun musalla ini baru dibuka, tetapi mihrab Maryam di kolong yang sama menyimpan 1000 cerita. Kita sekarang ni berada di mihrab Maryam, lokasi yang dikatakan tempat kelahiran Nabi Isa mengikut pendapat Islam, dan ini adalah lokasi di mana tempat kelahiran Nabi Isa yang sekarang ini dah pun dijadikan sebuah tempat peribadatan, mihrab. Dan ketika ini juga Zakaria yang bertugas ataupun mengambil alih dalam menjaga dan menguruskan urusan-urusan Maryam di sini. Ada dua pendapat mengatakan tempat kelahiran Maryam, satu lagi di Bethlehem, di mana di situ dikatakan tempat kelahiran Nabi Isa mengikut pandangan Kristian. Tetapi pendapat itu bukan ditolak. Pendapat itu mengatakan tidak ada pokok kurma yang tumbuh di kawasan Bethlehem, kerana di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa nak dilahirkan, Maryam diperintahkan untuk menggoncang sepohon pokok kurma untuk mengambil makanan. Jadi di sini dikatakan lokasi tersebut mengikut pandangan Islam itu. Apapun, pandangan ini masih lagi tertakluk kepada pendapat-pendapat yang lain, dan ini bukanlah tempat yang 100% benar mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Selain daripada mihrab Maryam, di dalam Masjid Al-Marwani ini juga terdapat sebuah perpustakaan besar yang menempatkan lebih daripada 4,000 manuskrip Islam sepanjang zaman. Sekarang ni kita nak masuk ke underground foundation yang bahagian tengah Masjidil Aqsa. Tadi sebelah tadi tu yang kita pergi tadi tu, yang ada mihrab Maryam tadi tu, yang di sebelah, kalau kita menghadap Masjidil Aqsa ke arah kiblat, kita ke sebelah kiri tadi. Sekarang ni kita di Masjidil Aqsa di bahagian tengah, berhadapan, kalau berhadapan dengan saya sekarang ni, ini Masjid Qibli, dan di bawah betul-betul Masjid Qibli ni ada satu lagi foundation yang kita akan masuk ke basement dia. Kita lihat ada apa dekat dalam ni. Ada sejarah yang kita akan discover. Seni bina di Al-Aqsa ini agak unik kerana dia mempunyai lapisan. Yang kita dapat akses ialah lapisan di atas dan juga di bawah tanahnya. Dan ini adalah kawasan tambahan untuk ruangan solat dan juga kuliah yang biasa digunakan oleh penduduk Palestin. Di bawah lagi dari ruangan ini adalah tapak arkeologi yang dikuasai oleh pihak penguasa Israel. Pada waktu sembahyang Jumaat, kawasan ini akan jadi overcrowded dengan jemaah-jemaah seluruh Palestin sebenarnya. Dan untuk itu sebenarnya untuk yang perempuan dia boleh bersolat di kawasan Dome of the Rock, kerana yang kawasan ini hanya digunakan untuk lelaki saja. Yang di bawah kubah Black Dome
Masjid Aqsa dan juga yang berada di basement dan juga di luar. Sekarang saya berada di dalam library di bawah basement Masjidil Aqsa yang menyimpan khazanah-khazanah sejarah yang masih asli lagi. Kebanyakannya ditulis dalam bahasa Arab. Of course saya tak faham. Tapi kita boleh melihatlah kat sini tempat simpanan sejarah kitab-kitab dan juga ensiklopedia Islam yang dulu dan juga yang moden. Tapi yang tempat yang saya lalui ini semuanya adalah buku-buku moden. Tapi kabarnya ada arkib di kawasan yang menyimpan lagi manuskrip lama. Ada manuskrip yang dah didigitalkan yang kita boleh search di dalam komputer yang ada dekat belakang saya ini. Hari ini saya berada dekat dalam library yang ditubuhkan sejak dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau lihat dekat sebelah saya ni ada orang yang mengaji dan kawasan ni tak boleh cakap kuat-kuat, nanti orang dalam library dengar dia marah. Dan ada juga kelas-kelas yang dijalankan dekat sini. Amboi, profesional ke? Dah mula dah. Dan seterusnya kita pergi ke masjid yang paling mencetuskan pelbagai konflik, masjid utama yang berada di Masjidil Aqsa dengan kubahnya yang kita nampak dari jauh kekelabuan sedikit, dan inilah Masjid Qibli. Inilah masjid yang menyaksikan pelbagai pertempuran berdarah di antara warga haram Israel dengan warga negara halal Palestin. Indahnya tempat ini kerana telah mengalami percampuran pelbagai aliran seni bina sepanjang zaman. Lagi indah jika penduduk halal ini boleh berhalakah di ruangan Taman Al-Aqsa tanpa gangguan rejim selama-lamanya. Tahukah anda sebelum ini kalau kata kita memasuki Masjidil Aqsa untuk kita solat Jumaat di Masjid Qibli, untuk Palestinian, especially orang-orang Arab, kalau dilihat penguasa Masjidil Aqsa itu sendiri adalah daripada Badan Wakaf Masjidil Aqsa itu sendiri, tetapi untuk memasuki Masjidil Aqsa itu dikawal oleh polis Israel. Sebelum ini menjadi kontroversi apabila warga Islam yang berumur 50 tahun ke bawah tak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Under Israel's occupation since 1967. And Israel completely controls both who gets to enter and pray there. Ini bukan untuk turis. Kalau kita yang datang dari luar negara, itu adalah dibenarkan. Tetapi untuk orang Palestin, orang Arab Palestin, untuk lelaki yang berumur 50 tahun ke bawah dan perempuan yang berumur 45 tahun ke bawah tidak dibenarkan. Dan rule ini adalah rule yang kontroversi. Sometimes dia on, sometimes dia off. Kononnya untuk mengekang kebangkitan orang-orang muda Palestin tentang isu-isu Islam. Excavation work yang berlaku di selatan Masjid Qibli ataupun yang menghadap. Kalau selatan Masjid Qibli ini sebenarnya kat hadapan kiblat itu adalah City of King David, iaitu pusat ataupun projek arkeologi yang besar yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi dan dipercayai oleh orang-orang Palestin mengatakan sebenarnya itu adalah projek untuk merosakkan struktur asas kepada Masjid Qibli dan juga masjid-masjid di sekitar Masjid Qibli di Masjidil Aqsa. Underneath the ancient city wall. It's just above us. So we have Jerusalem of up there and we have Jerusalem of down. Of course, dinafikan oleh penguasa Yahudi. Seterusnya kita pergi ke masjid yang paling famous sekali, walaupun ada sebelum ini orang mengatakan itu adalah masjid yang bukan Al-Aqsa, tetapi Masjid Al-Aqsa ialah yang Masjid Qibli tadi tu. Sebenarnya ialah orang kadang-kadang benda ni kita tak pergi, kita pun tak tahu. Saya juga dulu percaya bahawa Masjid Dome of the Rock itu adalah bukan Masjidil Aqsa, tetapi rupanya bila sampai di sana, apa saja masjid yang berada di dalam kompaun Haram Al-Sharif ataupun di kawasan Masjidil Aqsa itulah Masjidil Aqsa. Inilah Masjid Dome of the Rock.
adakah adanya batu tergantung yang diriwayatkan yang nak mengikut Nabi Muhammad semasa Nabi nak bermi'raj ke Sidratul Muntaha dari Al-Aqsa? Adakah ia benar ataupun dia sekadar satu periwayatan palsu? Dome of the Rock ini siap dibina semasa kekhalifahan Umayyah pada tahun 691. Ia dibina di atas tapak Second Jewish Temple yang telah dimusnahkan semasa Roman Siege Jerusalem pada tahun 70. Modifikasi berlaku lagi semasa Empire Uthmaniyah dan antara yang ketara ialah perletakan salutan emas tulen di kubah Dome of the Rock. Persoalannya, adakah benar batu di dalam masjid ini terapung? Kita dengarkan apa guide Palestin ini katakan. Ask me about the hanging rope or the flying rope. According to the Islamic High Committee, it's fabricate hadith palsu. Dipercayai sebenarnya batu ini mengikut Nabi Muhammad SAW untuk mi'raj, kerana batu ini sebenarnya masih melekat lagi dengan tanah. Tak nak masuk dalam mulut. Tak nak masuk ni mesti nak kutip masuk dalam mulut. Tak nak masuk dalam mulut. Hasan? Inilah ruang di bawah batu yang dikatakan terapung, tetapi secara fizikalnya dapat dilihat di sekitar batu ini, di bawahnya tiada pun bahagian yang terapung. Sebenarnya Al-Aqsa ini juga selain dikenali sebagai Al-Aqsa oleh orang Islam, bagi orang Yahudi tempat yang sama, exactly same place, juga merupakan ataupun mereka percaya sebagai tanah suci mereka yang mereka panggil Temple Mount. Di situlah terletaknya yang mereka percayai the Temple of Solomon. Dan kita lihat Nabi Sulaiman diimani oleh kita juga sebagai salah seorang daripada Rasul dan juga oleh orang Yahudi. Cuma bezanya ialah Nabi Muhammad kita imani sebagai salah seorang daripada Rasul, tetapi tidak diimani oleh orang-orang Yahudi yang beragama Judaism. Ternyata kota lama Jerusalem ini menyimpan sejarah ramai nabi-nabi sehingga ke Nabi Muhammad SAW. Pesanan dari Imam Masjidil Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri, datanglah ke Al-Aqsa sekalipun perjalanan kita disukarkan. Al-Aqsa ini ialah tanah air kita orang Islam. Tuan-tuan semua, inilah Hebron, bandar tanah suci untuk orang Kristian, Islam dan juga Yahudi, dan juga tanah suci yang kedua bagi Judaism, orang Yahudi. Tanah suci yang keempat dikatakan untuk orang Islam, dan juga tanah suci bagi Kristian, kerana setiap agama yang saya sebutkan tadi kerasulannya bermula daripada Nabi Ibrahim AS, dan inilah tempat dimakamkan Nabi Ibrahim AS. Ini Hebron yang dahulunya sangat meriah dan ada macam-macam benda di sini. Kalau lihat di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan, semuanya adalah bandar-bandar mati yang telah ditutup, dan masyarakat Hebron beragama Islam telah pun diusir keluar daripada tempat ini, dan hanya yang tinggal adalah bekas-bekas tinggalan mereka yang kosong dan hari ini usang, dan mungkin ada sebahagian lagi yang masih ada lagi di sini, yang masih tinggal di sini. Dan sebahagian bangunan telah diambil alih oleh Israel